Okey, alhamdulillah kembali dalam Bismillah Ad-Duha. Saya nak berbicara pasal apa? Pasal? Bicara pasal cinta. Ingat pasal suara dah tak ada. Suara tak ada pun nak Alamak, cerita cinta. sedihnya. Tak, sebab kita ada tetamu ni. Ya. Jadi sebelum kita bersama tamu kita nak cerita pasal cinta. Apa yang Yana faham pasal cinta? Cinta ni pasal kasih sayang lah. Cinta, sayang, suka. Apa beza cinta? Gembira. Perasaan yang best-best Oh, saja. ya ke? Yang tak best pun ada juga. Tapi juga, kalau boleh, kita bestkan lah. Kalau bahasa Arab boleh tahu tak apa? Apa tu? Bahasa Arab dipanggil hubb. Asyik try? Hubb. Hubb. Hub hub lah. saja kena kat orang. Maksudnya dia kasih sayang lah kan. Okey, Baik, tadi kita nak bersama dengan tetamu kita yang cukup istimewa. Kita tak asing lagi kalau kita tengok tu di ibarat apa merpati dua sejoli. Okay. Apa orang kata? Kan? Ibarat apa? Pinang dibelah dua. Lagi kan. pek. Itulah Belah tak terbelah-belah. Belah tu belah. Okey. So hari ni tetamu khas kita akan berkongsi dengan kita betul ke cinta tu buta ataupun kita kata ada apa dengan cinta kan? Betul ke ada cinta pandang pertama? So jom kita bersama hari ni. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan kita. Tetamu khas kita bersama dengan Datuk Ustazah Siti Nurbahayah dan juga Ustaz Wan Akasyah Wan Abdul Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Masya-Allah. Rindu suara ni. Nak mula dengan pantun ke? Boleh. Okey, sila. Dari sini hendak ke sana. Apa khabar Fakhrul dan Iyana? Allahu Akbar. Jawab. Dari sana tak ke mana-mana. Sihat sentiasa. Allah. Bolehlah. Tak apa, yang penting balas je Balas je kan. Tak terbalas. Baik, siapa nak mula dulu? Mungkin Datuk dulu. Ya, saya. Kita nak cerita pasal Kita nak tanya cinta. Boleh? Secara umumnya cinta ni apa? Okey, ni Datuk dengan Datin lah. Oh, dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya teruja ya rasa cinta yang membara bila hadir dekat sini dalam Bismillah Ad-Duha sebab ia juga melambangkan rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan cinta? Pada cinta itu ada kasih sayang, ada ketenangan, ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada segala-galanya yang indah. Ya, sebab itu kata-kata daripada Profesor Dr. Hamka, beliau mengatakan cinta itu adalah satu perasaan yang sewajarnya ada pada setiap insan. Ia umpama setitis embun yang turun daripada langit dan ianya suci dan bersih. Itulah cinta. Wah. Namun berhati-hati, cinta itu ada dua sumber. Pertama, cinta itu kerana Allah. Yang kedua, cinta itu berlandaskan nafsu. Buta ke cinta? Kan? Buta ke cinta? Dan cinta itu pula kalau kita tengok kepada fitrah manusia ataupun makhluk ni, satu anugerah yang sangat indah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua makhluk. Sebab cinta bukan sama manusia saja tetapi termasuk juga haiwan. Faham. Okey, kita nak tanyalah, adakah cinta pandang pertama tu wujud ke tak sebenarnya? Tengok sekali zap. Ding hati bergetar. Betul ke? Ada ke? Ada ke? Iyana ada ke cinta pandang pertama? Alamak. Soalan ada ke cinta pandang pertama? Jawab. Adalah. Rasa dah banyak kali pandang pertama. Oh, Masya Allah. Kejap lagi marah produser kat dalam ni. Orang tanya ustaz tanya host pula. Ya. Tanyalah host. Sebenarnya cinta tu dia adalah fitrah. Allah sebut di dalam Al-Quran, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah cipta manusia ini mengikut fitrah dan tidak ada sesiapa yang dapat menukar fitrah tersebut. Salah satu fitrah adalah setiap manusia, termasuk kita, termasuk para penonton yang kami kasih, termasuk Fakhrul dan juga Yana, ingin dicintai dan mencintai. Jadi bila cinta itu adalah fitrah, maka of course adanya cinta pandang pertama. Tapi ada garis panduan di dalam Islam. Bila dah terpandang tu, hati kita tu rasa terdetik kan. Oh, inilah orang yang aku cintai. Tapi mata tu tunduk. Sebab Islam mengajar kita tak boleh mata bertentang mata. Sebab nanti ada cinta buta, cinta nafsu datang untuk mengusik cinta yang kita mengharapkan cinta sejati. So cinta pertama tu memang wujud. Memang ada. Macam Ustazah pun, macam Ustaz tengok Ustazah itu cinta pandang pertama. Setiap kali je Tak pandang lain dah. Ya, mula-mula nak berkenan dengan Ustazah tu, tengok tu dah berkenan dah. Dia cinta pandang pertama ni bila kita ternampak tu dalam hati tu
duk dak. Dia ada insting. Ataupun orang zaman law ni kata apa? Vibration. Dia gitu kan. Bergetar termasuk kita dah cerita tu kan. Allahu akbar. So maksudnya benda tu ada, cumanya Islam meletakkan garis panduan dia lah Garis kan. panduan yang sangat indah. Agar dia tak jadi cinta buta. Betul? Ya. Okey. Baik, tanya Ustaz Wan juga mungkin boleh kongsi pengalaman-pengalaman ya. Yalah banyak seminar buat tentang rumah tangga kan, tentang cinta. Nanti kita pergi cerita-cerita lain sebab ni kita cerita pasal pasangan dululah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tentang bagaimana nak mengekalkan hubungan cinta suami isteri ni. Okey, sebenarnya kalau kita tengok dalam fenomena sekarang ini, ujian yang paling besar dalam rumah tangga ialah bila rumah tangga itu dah sampai ke tahap 5 tahun. 5 tahun. Ikut psikologi kita 5 tahun tu. 5 tahun baru kita kenal pasangan yang sebenar. Lamanya. 5 tahun baru kita pasangan sebenar. Dia akan berubah. Maknanya Link kenal 100% lah kan? Ya. Bila 5 tahun. 5 tahun. Sebab itu kalau orang yang lepas 5 tahun, itu very good. Okey. Terbaik dah tu. Sebab kadang bila lepas 5 tahun itu kita akan kenal pasangan, kenapa berubah sangat? Memang dia punya perangai yang terdahulu timbul selepas 5 tahun. Keluar dia punya true colour. Ya, true colour, betul. Kan? Pakar psikologi beritahu tak? Ya. Sebab itu kalau kita nak mengekalkan rumah tangga, yang pertama sekali ialah kita mesti menghargai pasangan kita. Satu. Yang kedua, mesti menyayangi pasangan kita. Yang ketiga, mesti rela berkorban. Dan rela memaafkan. InsyaAllah akan kekal. Sebenarnya Ustaz, bila Ustaz cakap macam tu, terkedu. Saya pun terkedu juga. Terkedu, ya. Macam tu. Sebab kami Alhamdulillah baru-baru ini menyambut ulang tahun perkahwinan yang 31 tahun. Masya Allah. Dan apa yang Ustaz sebut tadi tu, Ustaz buat dekat Ustazah. Bila ulang tahun perkahwinan, bila hari jadi Ustazah pun bulan 7 juga. Ustaz bagi kejutan, bagi surprise. Jadi kita rasa macam sebagai isteri, suami semua kena tahu isteri suka dihargai. Boleh kalau Kan? boleh berkongsi bagi Ya. kejutan apa tu? Oh, kejutan apa tu? Allahu akbar. Biarlah rahsia. Sesuatu yang tidak diduga. macam lagu Alhamdulillah, pula. syukur kepada Allah. So sweet dia orang ni Kan? Alhamdulillah. Tanyalah ni Doakan. pakar ni. Itulah kita nak tanya sebab sweet-sweet sangat. Okey, kita tanyalah. Kita tanya sedap cinta ni dia tak ada yang manis saja ke manis saja semuanya. Mesti ada kata istilah buta tu apa benda buta lah rabun dia kata ni cinta buta lah ni. Jadi apa-apa pun cinta juga. Ada ke wujud cinta buta ni? Yana, di awal tadi ya, Fakhrul, para penonton, Ustaz dah sebut cinta ni dia ada dua sumber. Pertama, adakah cinta kita betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kerana Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kita bukan cinta buta. Cinta kita cinta suci. Kita nak love till jannah. Kita nak pegang tangan suami, tangan insan yang kita cintai, family kita ke dalam syurga. Tu cinta Allah. Kita meletakkan Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Yang kedua, cinta kerana nafsu. Bila cinta kerana nafsu, itu yang buta. Kerana nafsu dia tak dengar cakap mak bapak dia, ada yang kahwin lari dan sebagainya sebab cinta nafsu. Lupa kepada Allah, tidak menunaikan solat 5 waktu dan sebagainya. Couple, dating, berdua-duaan, bersentuh-sentuhan. Tu cinta buta. Ustaz nak petik kata-kata daripada Imam Al-Farabi. Kata Imam Al-Farabi, cinta yang berlandaskan nafsu itu adalah cinta yang diilhamkan oleh Allah kepada haiwan. Bayangkanlah kata Al-Farabi, maknanya elakkan daripada cinta buta, tetapi pilihlah cinta sejati yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, cinta itu tidak dicela. Ya, sekiranya tidak melalaikan diri kita daripada mengingati Allah dan tidak menjauhkan diri kita daripada mencintai Allah Subhanahu. Maksudnya kita kembalikan kepada pemilik cinta. Iya, Fakhrul, Kan? betul tu pemilik cinta. Dan bila kita kata cinta buta, sebab itu kata cinta ni dia tidak mengenal umur. Kadang ada umur dia, suami dia umurnya lanjut, isterinya muda. Ataupun sebaliknya. Dan Atau sebaliknya. sebaliknya. Dan cinta tidak mengenal harta benda. Kadang orang kaya boleh berkenan dengan orang miskin. Dan cinta tidak mengenal pangkat. Kadang orang tak berpangkat pun boleh berkahwin dengan orang yang berpangkat. Betul. Itu kata cinta buta. Ya? Sebab itu bila cinta ini buta, mestilah ada panduan dia. Ya. Dan ini mungkin kita boleh kaitkan dengan jodoh kot. Sebab tapi ada juga yang berpendapat ikut jodoh lah. Cinta tu tak penting. Maksudnya ada jodoh adalah.
Macam mana tu, Datuk? Falsafah ataupun matlamat perkahwinan yang Allah sebut di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21, kita kahwin ni, Allah cipta pasangan untuk kita semua ni untuk sakinah, mawaddah, rahmah. Bila kahwin, tengok muka suami, ya Allah, rasa tenang. Kalau tengok muka suami yang rasa macam rimau balik rumah kan, tu maknanya tak tercapai falsafah perkahwinan. Ya. So perkahwinan tu dia kena ada sakinah, dia kena rasa tenang. Dan tenang itu akan dapat dicapai bila seisi rumah tu sentiasa jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan kedua ibu bapa. Bukan sekadar sakinah, Allah sebut lagi nak apa dalam perkahwinan? Nak mawaddah, nak rahmah, nak cinta dan nak kasih sayang. Siapa kata rumah tangga tak perlu kepada cinta dan kasih sayang? Allah sendiri bagi tahu. Dalam rumah tangga antara suami isteri mesti ketenangan, cinta dan juga kasih sayang. Itu kena ada. Dan cinta ini, perkahwinan dimulakan dengan cinta. Dan disempurnakan dengan tanggungjawab. Habis yang dia kata kalau saya kahwin dulu, cinta masa berkahwin. Maksudnya cinta kemudian tu macam mana pula Ustaz? Maknanya dia tanggungjawab tu dulu. Tanggungjawab itu mana amanah. Sebab itu cinta dan tanggungjawab mesti digabungkan baru melahirkan rumah tangga yang bahagia. Cinta tanpa tanggungjawab, cinta akan lama-lama akan luntur. Tetapi kalau tanggungjawab tanpa cinta, tanggungjawab itu tanpa cinta, hilang kemanisan rumah tangga. Itu kata hidup segan mati tak mau. Dia kena seiring. Seiring dan sejalan, seindah bunga di taman. Allah, macam lagu pula kan. Macam pernah dengar lagu. Ustaz sebut tadi, cinta dimulakan dengan cinta, disempurnakan dengan tanggungjawab. Ustazah ikat satu lagi, diikat dengan keimanan yang kental hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagialah rumah tangga sampai bila-bila sekalipun, ya. Malah kita mengharapkan agar jodoh kita, perkahwinan kita sampai ke dalam jannah, sampai ke dalam syurga. Mungkin kita nak minta tips sikit lah. Bila kita dah kahwin lama, kata 5 tahun, dah 10 tahun, 20 tahun, tiba-tiba kita rasa cinta tu tak ada dah. Tiba-tiba. Tiba-tiba kan kata benda ni kan anugerah kan. Tiba-tiba dah tak ada. Tapi kita nak selamatkan perkahwinan tu juga mungkin ada sedikit tips lah daripada Ustaz dan Ustazah. Sebenarnya rasa pudar tu dia datang daripada bisikan syaitan. Sebab syaitan dia tak suka suami isteri loving, dia tak suka suami isteri duduk baik-baik. Dia suka bisik, tak sayang dah lah. Oh, suami tu jangan-jangan ada orang lain apa. Kenapa balik lewat? Kata ada meeting, jangan-jangan pergi dating. So hasutan tu datang, ya. Jadi kita sendiri yang kena membugarkan cinta. Macam mana kita nak bugarkan cinta? Banyak tips, antaranya ya kalau boleh amalkan, ya. So Ustaz dengan Ustaz buat daripada mula kahwin, susah cara susah, ada duit lebih sikit cara duit lebih sikit, ya. Kita orang memang bila tarikh ulang tahun perkahwinan tu, betul-betul tarikh tu sehari ataupun hari betul-betul tarikh ulang tahun perkahwinan, kami akan pergi bercuti kat mana-mana berdua. Dia memang perlu. Sebab bila kita berdua saja, selalunya bawa anak cucu saja 5 orang ya nak. Selalu pergi bercuti semua ikut kan. Cucu 5. Anak 4. Alhamdulillah. Isteri seorang. Alhamdulillah. Seorang sampai bila tu, Lim? Til jannah. Oh, so sweet. Alhamdulillah. Okeylah, baiklah. Banyak lagi cerita ni, tips yang kami nak ni. Kami tak bagi balik lagi, boleh tak? Tak bagi tak balik. balik ke? Tak bagi balik lagi. Baik. Kita nak tahu lagi tips-tips tentang hubungan suami isteri dan juga bagaimana nak teruskan rasa cinta yang kalau dah pudar macam mana nak pulihkan balik. Tapi semua selepas ni kita nak berehat seketika. Tapi kita akan teruskan dengan Ustaz Ustazah nanti. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Bismillah Ad-Duha. Okey, anda masih lagi bersama dalam Bismillah Ad-Duha. Kita tengah hangat cerita ni. Iklan pula. Tadi masa iklan tu saya ada saya sambung lagi tanya macam mana nak hangatkan kembali cinta yang dah kita rasa pudar tu. Lepas tu Ustaz boleh bagi satu ni pick-up line, pick up line. Kalau suami balik kerja, jangan terus balik rumah. Kenapa tu ya? Kenapa? Kenapa? Isteri pun sama juga. Kalau isteri yang bekerja, jangan terus balik rumah. Betul, gimana Futsal? Lepas tu pergi mana pula kan? Okey, sebenarnya petua ni daripada orang tua-tua. Okey, petua. Orang tua-tua ni, bila kita dah balik bekerja, jangan terus balik rumah. Sebab apabila kerja kan stres, tekanan. Kita letih. Okey. Lepas tu bila kita balik rumah, lepas tu isteri nak manja, anak-anak datang nak peluk. Masa tu emosi kita tak stabil lagi. Betul lah. Sebab itu kita kena, kalau suami ni kalau singgah sekejap, minum apa-apa yang boleh menyegarkan balik tenaga dia. Bila isteri balik nak melayan, dia rasa dia seronok. Emosi dia dah stabil dah. Anak-anak datang pun kita boleh layan dia.
Patut sekarang amal macam tu. Sebab itu bila kita turun balik, anak datang nak manja, jauh seperti abah letih ni. Dah jadi hak dah. Dah jadi hak Hogan. Maksudnya Isteri pun sama juga. sejukkan emosi kita Ya, dulu. buat sesuatu yang menggembirakan sebelum sampai rumah. Okey. Tetapi Link tak lama kan, sekejap je. Jangan lama. Jangan lama, isteri dah rindu dekat rumah, anak-anak dah rindu dekat Itu ayah betul kan. ada, insya-Allah. Ini sampai malam. Oh jangan. Kalau sampai malam tu takut perkara lain pula berlaku kan. Emosi lain pula ni kan. Ya. Okey, bagus tip tu. Nanti Baik, kita nak tanya lagi. Mungkin ada cara-cara yang tips Ustazah boleh kongsikan nak tunjukkan kasih sayang kita selain daripada Manusia. pada manusia. Kita juga nak zahirkan cinta kita pada Allah dan Rasul. Ya saya. Kadang-kadang dengan manusia kita terror, pick up line lah, apa benda Betul. kan. Cayak kita dengar. Betul. Tapi dengan Allah dan Rasul ni kadang-kadang Nak bagi pick up dia tak line. tahu nak bercinta macam mana. Mungkin Ustazah boleh kongsikan. Bila dalam hati ada rasa cinta, bila kita cinta, kita harus menyebut nama yang kita cintai. Kalau kita cinta kat suami kita, asyik sebut nama suami kita je, kita tak sebut nama suami orang, kan? Sebut nama isteri je, tak sebut nama isteri orang. Jadi bila kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebut nama Allah, sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermaksud banyak zikrullah. zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tenang. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat banyak-banyak kepada Nabi. Sebab tu mak bapak dulu rumah tangga aman, anak-anak semua menjadi. Sebab masak pun selawat, buat kerja pun zikir, hati tak kosong. Dan bila kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Hidup suburkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai lambang kasih Dan sayang. Ustaz teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an kasara zikruhu. Kalau siapa yang cinta pada sesuatu, dia banyak menyebut. Sebab itu kalau kita cinta ada tiga cara. Yang pertama sekali banyak sebut nama. banyak sebut nama. Sebut nama Allah, nama Rasul kan. Sama juga kita cinta dengan manusia pun kita banyak sebut nama dia. Satu, yang kedua, kita suka berkumpul dengan dia. Berkumpul dengan Kita dia. duduk berkumpul duduk seronok dengan dia. Bercerita pasal dia semua. Ya, contoh macam kita lah suka kalau kita cinta pada isteri anak-anak kan suka makan bersama, cuti bersama. Dan yang ketiga, kita banyak berbual dengan dia. Banyak bercakap dengan Komunikasi. Komunikasi. Kemudian yang seterusnya yang akhir sekali, kita nak ikut perintah dia. Kadang-kadang kita sayang pada isteri kita. Kadang-kadang isteri kita ajak pergi shopping. Kita ikut walaupun dalam hati kita, ada kerja lain. Dia rasa macam lama ni. Nampak tak? Kan? Dia ada taktik-taktik dia lah. Sama juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita letih sangat. Tiba-tiba waktu semayang sampai, kita sanggup Itu pergi. nama ubudiah kan? Betul, Ubudiyah. Itu tanda dia. Baik, Datuk dan juga Ustaz, mungkin kita nak berbalik pada cinta sama manusia. Kalau kita, sebab apa kita panggil hari ni? Sebab ramai orang tengoklah di social media, di Facebook Ustazah sendiri yang 2 juta orang tu. Kan? Ustazah duk share, kita tengok macam merpati dos joli lah. Amboi. Macam baru ni Ustaz Sapra dengan Ustazah kejutan tu, orang yang tengok gambar tu 1.6 juta. Terkejut Ustaz. Kan? Sebab anak-anak kata abah suruh mama tutup mata dulu. So Tutup diorang mata. belilah penutup mata tu. Tutup mata dulu, naik kereta, ustaz dah tunggu kat tempat tu. Jadi bila buka mata tu saja, ustaz tak ada nak cakap apa dah melainkan linangan air mata, terharu, syukur kepada Allah. Orang putih kata I need a shoulder to cry. Tak tahu nak buat macam mana, ustaz yang sambut. Tak plan apa-apa pun sebab tak tahu terkejutan tu berlaku. Ya, salah. Terus merebahkan wajah ini ke bahu ustaz, menangis buat seketika sebab terharu dengan Itu kejutan surprise tu. Jadi mungkinlah Ya. boleh kongsikan lagi nak kekalkan ikatan perkahwinan hingga sekarang. Rahsia sendiri. Dah lah kekal, lepas tu sweet, dia punya bunga Allahu tu Akbar. berbunga je kita tengok. Kita doakan Yana. Amin, Faham, amin, semuanya amin. pun Bersemut lah, semut banyak ni. Sampai Semut. Oh tu pick up line lah tu ya. Oh semua tu semua. Sebenarnya bila kami share di Facebook bukan untuk menunjuk, bukan riak dan sebagainya, tetapi apa yang baik ikut. Jadi tahulah Dan. Yes, apa yang tak baik jangan ikut ya. Dan apa tipsnya? Tipsnya ustazah nukilkan sajak ini ada kepada sajak. Ustaz Wan Akasha masa wedding anniversary kami 13 Julai baru ni, dan ustazah ada post dekat Facebook. Izinkan ustazah untuk mendeklamasikan sajak Silakan. ini.
sajak ini berjodoh sebab tipsnya ada dalam ni. Ya, jadi hayati sajak ini. Sajak ini berjodoh menghitung rindu hingga ke syurga. Bukan Uda dan Dara, bukan Romeo dan Juliet, bukan Laila dan Majnun, tetapi hanya sepasang suami isteri yang memadu cinta, bercintakan ilahi, yang memadu kasih, berkasihkan Rasul, yang menghitung rindu hingga ke syurga. Ikatan termeteri penuh cinta, beriring redha ayah dan bonda, bertunjang cinta Allah dan Rasul, susah dan senang diharungi bersama, setia menemani dalam duka dan suka. Setiap detik hati merindu, biarpun mata sering bertemu. Setiap detik kasih berpadu, biarpun usia menginjak waktu. Setiap detik tak pernah jemu, biarpun setiap hari ku sebut namamu. Setiap detik pulangmu ku tunggu, biarpun berenggang sekejap waktu. Setiap detik doa memenuhi kalbu, biarpun diri ini hanyalah makmummu. Setiap detik I love you, biarpun diungkap tak pernah jemu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya benar janjimu. Di sebalik kesusahan ada kesenangan, di sebalik ujian ada kebahagiaan, di sebalik takwa ada ketenangan, di sebalik tawakal ada rezeki tanpa diduga. Syukur pada setiap anugerahmu ya Allah. Andai boleh tak mahu berpisah, tak tertanggung kesedihan di hati, kerana kasih dipadu demi redamu. Andai tiba masanya kembali jua, satukan kami dalam kasihmu, satukan kami dalam keampunanmu, satukan kami dalam jannahmu. Tika bersama masih merindu dan terus menghitung rindu hingga ke syurga. Masya Allah, ambil Nampak? Saya punya syahdu ni dia. syahdu nampak. Saya pernah pergi apa ni wedding anak Datuk dan juga Ustaz kan. Kita Bukan sekadar pergi wedding je Yana ya, tapi sudi membuat persembahan yang Alhamdulillah. begitu indah. Memang Terima kasih. yang bestnya ibunya mendeklarasikan sajak kepada anak Allahu itu. Akbar. Kita anggap. Jadi kita nak ucapkan terima kasihlah kepada kedua tetamu kita yang semua hari ini berkongsi daripada tadi Yalah. sampai dah rehat masuk balik. Jadi Kita Yana tahan dia sebelum kan. Yana menangis lagi teruk. Syahdu terasa dia punya kehangatan. Terima kasih banyak-banyak tu. Azazah. Sama-sama. Ya, dan juga Sedikit Ustaz. pesanan dalam Ya, ya. serangkap pantun. Pergi ke kedai membeli nangka, nangka dibeli nak masak kari. Kalau mak bapak tak suka, tolonglah jangan kahwin lari. Pesanan tu. Daripada Ustaz pula. Ya Ustaz. Pergi ke pasar malam beli kuih ceramah kami dah habis. Masya Allah. Terima kasih Tak punya punchline dahsyat ke kan? Dahsyat. Okey, kita nak berehat seketika. Tapi sebelum tu kita nak ajak kepada semua yang sedang Yang menonton menonton Bismillah lah. Duha ni, kami nak ajak anda semua Ke untuk Pawagam, ke Pawagam nak menyaksikan satu filem arahan Osman Ali bermula hari ini. Yang berjudul Kau Yang Satu. Ya. Hari ini 27 Julai 2017, kira hari pertama yang filem ni akan ditayangkan. Dan Pelakonnya siapa? Pelakonnya kita siapa? ada Izara Aisyah, Aaron Aaron Aziz Aziz. dan ramai lagi. Jangan lupa ke Pawagam 27 Julai ini. Hari ni ya? Hari ni lah. okey. Dah start dah, kat mana-mana semua ada. Okey, Kau Yang Satu. Siapakah dia? Nak tahu kena pergi tengoklah. Ya, betul, betul. Okeylah, kita nak berehat seketika. Kita akan bincangkan selepas ini tentang misi kemanusiaan My Corps. My Corps. My Corps kita nak lahirkan rasa simpati kita Simpati. insya-Allah. Baik, teruskan bersama Bismillah Ad-Duha. Ad-Duha selepas ini.